Alright. Okay. Assalamualaikum semua dan selamat petang. Alright. Okay, hari ini yang cikgu akan ajar kamu adalah berkaitan dengan rumusan algebra. Apa itu rumusan algebra lah? Bab 3. Okay. Alright. So, rumusan algebra iaitu ungkapan algebra ialah gabungan dua atau lebih sebutan algebra menggunakan operasi tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey, rumusan algebra ialah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Alright, sebagai contohnya kamu tengok soalan ni. Contoh satulah. Suzy menjual dua jenis kek pada harga yang berlainan. Kek coklat dijual pada harga RM3 sepotong. Manakala kek keju dijual pada harga 2 kali ganda harga kek coklat. Maksudnya kamu kena darab lah 2 kali ganda kan. Sempena pembukaan cawangan baru, dia memberi diskaun 10% untuk semua harga kek. Terbitkan rumusan pengiraan harga jumlah jualan kek jika M potong kek coklat dan N potong kek keju berjaya dijual. Alright, macam ni lah contohnya. Harga kek keju 2 kali ganda kek coklat bermaksud 2 darab dengan 3 lah. So 2 darab 3. Alright, manakala kamu akan dapat RM6. Itu adalah harga kek keju tanpa potongan lagi. Ini tanpa diskaun ya. Alright, so harga jualan Z, bilangan kek. Bilangan kek coklat darab harga tambah ni lah bilangan kek coklat darab harga tambah bilangan kek keju darab harga diskaun. Okey, sebagai contohnya kat sini M darab 3 plus N darab 6 darab 100% tolak 10%. Bermaksud kat sini RM 3M RM 6N darab 90%. Ataupun senang cerita kita cakap sini 3M tambah 6N dalam kurungan darab 0.9. Ini adalah dipanggil rumusan. Alright, dipanggil rumusan. Okey. Dengan Z sama dengan harga jualan, M bilangan kek coklat, N bilangan kek keju. Right. Rumusan algebra yang kamu boleh buat dekat sini adalah Z sama dengan 0.9 dalam kurungan 3M tambah 6 sama dengan 2.7M tambah 5.4N. Maksudnya 0.9 ni darab dengan 3 tambah 6N. Boleh jelas tak semua? Boleh jelas? Ada pertanyaan tak? Boleh dengar tak suara cikgu ni? Cikgu. Boleh nak? Tak ada pertanyaan nak? Kalau tak ada, cikgu teruskan ni. Tak ada cikgu. Alright. Okey. Kamu tak payah salin dulu nota. Nanti cikgu record video, kamu salin lah time tu. Lepas tu, bila cikgu dah hantar video tu. Alright, seterusnya iaitu menukar perkara rumus. Iaitu pemboleh ubah boleh diungkapkan menjadi perkara rumus suatu rumusan algebra. Begitu juga perkara rumus boleh menjadi pemboleh ubah rumus algebra tertentu. Okey. Sebagai contoh yang macam ni lah. Perimeter P bagi sebuah segitiga sama kaki boleh diungkapkan dengan sebutan A dan B sebagai P sama dengan A tambah 2B. Sini ada 2 kali B kan? 1B, 2B. Alright. Sebab tu dipanggil 2B. A tambah 2B. A tambah dengan BB lah maksudnya. B tambah B. Alright. Perkara rumus bagi persamaan di atas boleh tukarkan seperti berikut. Kamu boleh jadi macam ni lah. 1. A sama dengan P minus 2B. Okay. Ataupun B sama dengan P minus 2B bahagi 2. Alright. So, ini adalah contoh dia lah. Okay. Ungkapan M sebagai perkara rumus. Alright. Q sama dengan M plus P. Alright. Untuk soalan A, iaitu M tambah P sama dengan Q. Maksudnya kamu main pindah-pindahkan sahaja. Alright. Okay, ada pertanyaan lah. Dia tengah cakap ke sekarang? Yes, cikgu tengah cakap sekarang.
Semua boleh dengar suara cikgu tak? Hamana? Iklimah boleh dengar tak Iklimah? Aris? Cikgu. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh cikgu. Sebab ada yang tak dengar lah. Iklimah dengar. Jelas. Ya. Adam. Okay, tak apa. Nak cikgu nangis pun Iklimah dengar. Okey. Kalau macam tu tak apalah. Alright. So cikgu teruskan lagi. Alright, kamu tengok cara penyelesaian sini. Ni umpama dia lah. Kamu maksudnya ungkapan rumusan tu kamu boleh ubah-ubahkan, pindah-pindahkan keadaan dia lah. Contohnya sekarang ni dia nak suruh kita ungkapkan M sebagai perkara rumus. Alright, sebagai perkara rumus. Okey, yang ni sana cikgu akan tunjukkan kamu. Cikgu buka dekat whiteboard supaya kamu faham sikit. Kamu boleh buka whiteboard ni supaya kamu boleh nampak lah. Tapi sana ni. Sana cikgu tutup, cikgu tukar kat sini lah untuk present. Okey, sebagai contohnya lah. Share this one. Alright. Okey, rumusan yang diberi, dia suruh kita tukar rumusan tu kepada M lah. Dia nak rumusan M. Maksudnya. Okey, sekejap nak. Mana? Okey, dia nak rumusan M. Okey, dia nak M. So kat sini yang soalan yang tadi cikgu bagi tu adalah Q sama dengan M tambah dengan apa tadi? P. Okey, P. Alright. So dia nak M ni berada di sini. Okey, di belah sini. Bukan Q. Kalau macam ni kamu boleh panggil ini adalah rumusan bagi Q. Alright. Jelas semua? Okay, ni dipanggil rumusan Q. So, macam mana kita nak buat? Okay, nak buat benda ni. Kamu kena ubahkan je lah kedudukan dia, iaitu maksudnya, P ni, P kan tambah kan? P adalah tambah. So, kamu pindahkan P dekat belah Q. Automatik dia akan jadi M sama dengan Q tolak P. Okay, itu adalah rumusan dia. Kamu just main pindahkan saja. Alright? Jelas? Alright, tak apa. Kita teruskan yang lagi satu. Macam contohnya kat sini cikgu bagi B sama dengan 2S tolak M. Alright. So, kita nak jadikan M ni sebagai rumusan. Sama macam ni. Alright. So, maksudnya kamu kena pindahkan M ni ke sini dulu. Okay. Mesti dalam keadaan positif. So, akan jadi maksudnya 2S sana. Macam mana nak padam ni? Mana pemadam dia? Cikgu pun tak jumpa pemadam. Okay. Alright. So, 2S sama dengan M plus B. Okay. So, sekarang ni B ni ada tambah. Okay. Bila kamu kena pindahkan B ni supaya tinggalkan M tu satu-satunya kat situ. So, bila tambah, bila kita pindahkan akan jadi negatif. Right. So, bermaksud kat sini M sama dengan 2S tolak B. Alright. Boleh jelas semua? Iklimah boleh faham? Iklimah? Aris?
Cikgu. Boleh faham tak? Yang cikgu tunjukkan ni. Faham cikgu. Right? Faham. Okay. Ya. Alright. So, kalau faham, kita teruskan lagi. Okay. Cikgu buka balik slide tadi. Okay. Macam tu lah cikgu cakap tadi. Kita main pindah-pindahkan dia supaya kamu jelas. Dalam buku teks punya style ni mungkin kamu akan agak keliru sikit. Right? Sebab dia tunjuk kat sini tolak P, sini pun tolak P. Okay? Maksudnya kamu nak buang P lah. Okay? Macam ni pun boleh juga untuk memudahkan kamu. Contohnya kan. Okay, tak apa. Cikgu bagi untuk jelaskan. Maksud dia ni macam mana. Sebentar ya. So, cikgu buka ni. Start share. Okay. Dia maksud dia macam ni tau. Sekejap lah. Tengah buka. Alright. Dia bawa maksud. Mana je punya ni? Okay. Sana cikgu. Macam mana nak pindah? Okay. Macam ni. Okay. Alright. Dia bermaksud kat sini tadi ada Q. Q sama dengan M tambah P kan. So kat sini kamu kena tinggalkan M ni saja. Maksudnya bila nak tinggalkan M, kamu kena buang P. Tapi bila nak buang P, kamu letak sini tolak P. Kat sini pun kamu kena tolak P. Kena sama seimbang. Okay. Bila tolak-tolak ni, automatik yang ni dah dibuang lah kan. P tolak P ni. Yang sebelah M ni, automatik ni dah dibuang. P tolak P, tinggal kosong lah. So maksudnya, tinggal M sama dengan P tolak Q. Itu untuk yang tolak punya. Boleh jelas? Jelas nah? Ya. Tolonglah respon. Kalau kamu tak respon, cikgu tak tahu kamu faham. Ni matematik ni. Cikgu kena bagi betul-betul faham. Baru cikgu boleh teruskan. Alright. Okay, boleh faham nah? Okay. So, tak apa. Alright. Kita teruskan ke slide yang seterusnya lah. Okay. Okay, seterusnya. Ni pun sama juga tadi punya. Okay. Alright. Ini adalah contoh kedua lah. Macam mana kita nak jadikan dia sebagai... Cikgu tak tahulah. Kamu kena tanya kawan-kawan kamu. Sama ada line kamu atau cikgu yang slow. Cikgu pun tak pasti. Alright. Cuba tanya kawan-kawan yang lain. Mungkin line kamu slow atau mungkin memang line cikgu yang slow lah. Alright. Okay. So ni... yang seterusnya ni adalah untuk kita tengok macam mana ungkapan P sebagai rumusan. Maksudnya kita nak jadikan P ni sebagai rumusan. Bukannya Q nah. Alright. Kalau macam ni pula. Pun sama jugalah. Kamu kena main-main pindahkan. Untuk potong punca kuasa 2. Dia bermaksud kamu kena darabkan dengan kuasa 2. Baru dia akan punca kuasa 2. Automatik dia akan jadi Q kuasa 2. P sama dengan Q kuasa 2. Alright. Untuk bagi kamu jelas. Cikgu buka balik screen. Whiteboard. Okay. Yang ni. Okay nah. Tengah loading pula. Okay. Alright. Dia bermaksud kat sini. Punca kuasa. Alamak. Silap. Okay. Dia bermaksud kat sini. Punca kuasa 2. P ke? P. Q. P. 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 Sama dengan Q. Alright. Ni step pertama. Method pertama. Kaedah pertama lah. Kaedah 1. Okay. Ni kaedah pertama lah. Okay. So, kaedah pertama ni macam ni lah. Punca kuasa 2 sama dengan P. Alright. Bila ini adalah punca kuasa 2 kan. Bila kamu pindahkan kat sini, dia akan jadi kuasa 2. Alright. So, bermaksud sini, P sama dengan Q kuasa 2. Right. Itu step pertama. Step kedua, yang kaedah kedua,
Sana. Kaedah 2. Excel. Okey. Okey. Tak boleh besarkan lagi ke? Oh, boleh. Okey. Untuk kaedah 2 pula, yang macam yang dalam buku teks tu punya tunjuk lah, iaitu punca kuasa 2 P sama dengan Q. Alright. So yang ni nak potong ni, kamu kena darabkan dengan kuasa 2. Punca kuasa 2 P dalam kurungan kuasa 2 lah, sama dengan, yang ni pun kamu kena seimbang. Kalau sini dah ada letak kuasa 2, kamu kena letak sini kuasa 2 juga. Q dalam kurungan kuasa 2 juga. Okey. Bila punca kuasa 2 jumpa kuasa 2, automatik kamu kena potong teruslah. Okey. Kiranya kamu potong punca kuasa 2 dengan kuasa 2. Dia akan tinggal P sama dengan, okey, Q darab jumpa kuasa 2, jadi Q kuasa 2. Alright. Boleh jelas? Boleh je tak? Okay, good. Ada pertanyaan tak setakat ni? Hasan? Iklima? Hasan tak ada. Iklima ada pertanyaan? Tak ada. Idris? Aris? Semua okey ah? Hamana? Ya Allah. Okey cikgu, tak ada pertanyaan cikgu. Awak tu banyak mengucap tiba-tiba tu. Dunia speaker. Okey, tak apalah. Alright. So tak apa, kita teruskan ke slide seterusnya lah. Cikgu harap kamu betul-betul faham lah, sebab matematik bukan senang. Nanti takkan cikgu nak ulang lagi sekali kan? Okey. Seterusnya. Alright. Menentukan nilai pemboleh ubah. Okay. So, untuk yang seterusnya adalah untuk menentukan nilai pemboleh ubah. Nilai bagi suatu perkara rumus boleh diperoleh apabila semua nilai pemboleh ubah diberikan. Okay. Sebaliknya, nilai sesuatu pemboleh ubah boleh diperoleh apabila diperoleh apabila nilai perkara rumus dan pemboleh ubah lain diberikan. Dia agak pening sikit lah. Okay. Macam contohnya kat sini. Alright. Dia mengubah lah. Macam contohnya, diberi W sama dengan 7T tolak 5U. Hitung nilai berikut. Sekiranya nilai W apabila T sama dengan 3 dan U adalah negatif 2. Dia dah bagilah kamu ni. Dan dia bagi lagi nilai T apabila W sama dengan 15 dan U 4. So, dia suruh kamu cari apa nilai W ni. Contohnya lah. Okay. Cikgu bagi tunjuk. Sana, cikgu buka balik skrin kat sini, kat whiteboard, supaya senang sikit lah kamu faham sikit. Cikgu tunjukkan. Ini kiranya nilai itu dah diberikan untuk kamu cari nilai sesuatu yang tak ada. Alright. Macam contohnya, sana, silap shape pula. Sana. Okey. Sebagai contohnya lah kat sini, cikgu bagi kat kamu nah. Tadi dia bagi apa? W. Dia bagi sini W sama dengan 7T. Okey, 7T. Bukan tambah. Sekejap nah. Sini dia adalah 7T. Okey, tolak dengan ayo. T tolak dengan 5
U. Alright. So ini dia punya rumusan. Okay, rumusan. Sekarang ni dia akan bagi kamu nilai, dia suruh kamu cari nilai W. Nilai W ni. Kita tak tahu berapa. Yang dia bagi kat sini nilai T. Yang untuk soalan tadi, nilai T diberikan adalah 3. Manakala U dia bagi kat sini adalah negatif 2. Okay. So maksudnya kamu kena letak, tukarkan T ni kepada nombor 3 dan U ni kepada negatif 2. Bermaksud macam ni lah. W sama dengan, okay, W sama dengan 7. Okay, T dah buat dalam kurungan, T ni kena tukar lah jadi 3. So jadi 3 kat sini. Tolak. Sini pula 5. 5 masih kekal. U ni tukar dengan negatif 2. So dalam kurungan negatif 2. Alright. Dia jadi macam ni. Okay, so kita kena kira lah. W 7 darab 3. Dapat berapa? Okay, 7 darab 3 kita akan dapat 21. Kan? Okay, tolak. So 5 darab 2. 2 tu adalah negatif 5 dengan negatif 2 lah. Bila darab ni, negatif jumpa negatif akan jadi positif. Okay, positif 10. Right, so maksudnya kamu kena tambah lah. W ni adalah sama dengan 21 tambah dengan 10 adalah 31. Itu adalah nilai W, iaitu 31. Okay. Ini cara dia lah. Bila nilai tu boleh yang sudah diberi. Dia bagi nilai T kat sini. Dia bagi nilai U kat sini. Dia suruh kamu cari nilai W saja. Apa nilai W tu? Alright. Boleh jelas ke? Boleh jelas? Boleh nak? Cikgu. Okay. Alright. Okay. So setakat ni kamu ada pertanyaan tak? Sebab cikgu tak maulah ajar banyak-banyak sangat yang bab ni, takut kamu pening. Ada? Okay, Adam tak ada. Hasan? Iklimah? Hasan dah terkeluar. Tak ada. Hasan dah terkeluar. Okay. So, tak ada nah? Tak ada cikgu. Right, kalau tak ada tak apalah. Satna, cikgu nak ambil kehadiran dulu. Tadi yang masuk. Right. So, cikgu rasa itu saja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih sebab masuk kelas. Kalau ada yang tak faham, tolong tanya cikgu. Nanti cikgu akan bagi kamu latihan lah daripada buku teks. Itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih masuk kelas semua. Assalamualaikum semua.